InsyaAllah kita sama-sama membuka majlis ilmu kita pada malam ni dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, dan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita rahmat dan juga pahalanya, insya-Allah, sebagai tambahan, sebagai menambah kepada hasanat kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ni kita akan sambung perbincangan kita tentang sirah An-Nabawiyah. Dan secara khususnya saya sebut hari itu daripada kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Al-Makhtum. Pada malam ni kita telah sampai kepada tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berada di Mekah, para ulama telah membahagikan ada tiga fasa, ada tiga bahagian, ada tiga part. Yang pertama sekali ialah Nabi SAW ni hanya berdakwah menceritakan Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Artinya dia tidak terang-terangan, ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil dakwah secara sirriyah, dakwah secara senyap-senyap, dakwah yang tidak terang-terang kepada semua orang. Iaitu Nabi hanya berjumpa dengan orang-orang yang diyakini akan percaya kepada apa yang disampaikan, ataupun sekurang-kurangnya orang itu tidak akan menyebarkan berita bahawa beliau ni adalah telah membawa satu agama baru, iaitu membawa Islam. Itu sekurang-kurang. Jadi lama masanya, sangat lama lah kalau kita tengok, iaitu 3 tahun. 3 tahun ni bukan sekejap ni. Dan orang-orang yang masuk Islam pada masa itu disebutkan oleh ulama hanya lebih kurang sekitarnya 80 orang. Jadi kalau kita bahagikan 80 orang tu kepada 3 tahun, artinya setahun ni Nabi kita hanya dapat orang yang benar-benar beriman dengan apa yang dibawa tu lebih kurang tak sampai 30. Maknanya 30 orang saja setahun, 25 orang saja setahun, 25 orang, 27 orang satu tahun bagi kita adalah sedikit. Kalau kita, orang kata boring dah ni sebenarnya. Sebab apa? Kalau pecah 25 orang satu tahun, maknanya ialah 2 orang di sebulan, ataupun 2 orang setengah, 3 orang, 3 orang sebulan yang beriman. Jadi hadirin ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala semua, Mekah ni satu tempat yang kecil ni. Pada masa itulah, bukan sekarang kalau pergi sekarang memanglah besar. Pada masa itu penduduk Mekah tu dikatakan tidak lebih daripada 10,000 orang saja. 10,000 orang ni saya rasa bisa beribi kot. Ada kot ni, wallahu alam kot. Maknanya ambil ujung sana sampai ujung sana, ujung sana 10,000 orang. Itu sajalah. Jadi sebab tu orang di Mekah ni semua tu kenal mengenal antara satu sama lain. Kenal mengenal bukan setakat kenal. Kita sekarang mungkinlah sibuk sini tak pernah jumpa. Kadang-kadang jiran sebelah pun, kalau orang tempat saya tu kata kepala tu ada berapa inci je. Sebab apa? Rumah apa ni? Rumah teres rumah teres maknanya ni bilik, sana bilik. Pisah tu dinding je, ada 6 inci. Kepala dekat tapi tak kenal. Jumpa angkat tangan masa nak jumpa kat kereta je. Tu je. Zaman tu orang Mekah ni kenal mengenal. Bukan kenal nama, kenal tahu ni anak siapa. Bukan tahu anak siapa yang saya sebut hari itu, keturunan dia pun tahu siapa. Jadi maknanya bila dia nak kahwin tu dia tahu ni keturunan siapa, keturunan bersih, keturunan tak bersih.
Jadi bagi orang Arab pada masa tu, keturunan tak bersih ni popular. Popular ni maksudnya lumrah, maksudnya sangat biasa. Ni anak siapa? Tak tahu anak siapa. Ni anak siapa? Sebab pada masa tu orang Arab ni ada 4 jenis perkahwinan. Ada 4 jenis cara kahwin dia. Saya sebut yang paling kotor lah, yang paling teruk sekali. Siapa yang cerita ni? Aisyah. Dalam satu hadis, Aisyah cerita, kami semasa jahiliah ada 4 jenis perkahwinan. Satu cara ialah yang kita sekarang ni, yang kita buat. Iaitu apa ni? Kalau nak kahwin, seorang lelaki berkenan kepada seorang perempuan, ataupun perempuan berkenan kepada seorang lelaki, maka dia akan ceritakan kepada ayah dia, ceritakan kepada wali dia. Jadi wali itulah yang akan pergi berjumpa. Itu cara yang diterima oleh Islam. Selepas daripada Nabi diterima. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, yang paling jahat lah saya sebut. Yang tengah-tengah tu, ada lagi yang kurang-kurang jahat sikit, tapi jahat juga. Iaitu apa? Seorang perempuan ni dia akan bersama-sama dengan 10 orang lelaki. Tu cara dia. 10 orang ni kemudian dia tengok anak dia, bila dia dapat anak. Dah kalaulah 10 orang, lepas tu dapat anak siapa? Maka perempuan tu akan pergi tu, yang dia tahu 10 orang dia bersama dengan siapa tu, dia akan cari dia nak yang mana, pilih. Dia tengok macam muka ni macam ni kot, ni macam ni ayah. Jadi lelaki tu dia ceritakan semasa jahiliah mesti menerima. Dah dia kata, tak boleh lari dah kau tak boleh lari. Ni anak kau sekarang. Jadi anak tu, jadi dibinkan kepada anak tu. Tu cara jahiliah. Jadi maknanya teruklah Ada cara lagi, tak boleh cerita lah, banyak sangat. Ada 4 cara. Tapi cerita tu dalam hadis yang sahih. Bukan maknanya cerita oleh ulama-ulama sejarah, bukan. Tapi diceritakan dalam hadis yang sahih. Tu cara dia. Jadi sebab itulah pada masa tu orang Arab dia tahu semua. Ni anak siapa, ni anak siapa, ni anak siapa. Ni keturunan mana. Jadi bila Nabi kita SAW ni nak kahwin tu dengan Khadijah, Khadijah ni adalah keturunan yang bersih. Itu. Jadi keturunan yang bersih ni kira zaman tu mahal. Sebab itulah orang Arab dia akan bunuh anak perempuan dia. Sebab dia takut kes tu lah. Nanti anak perempuan aku ni entah apa jadi ni akan nanti aku bunuh siap-siap. Termasuk yang diriwayatkan bunuh tu, walaupun ada orang tolak, iaitu kisah Sayyidina Umar membunuh anak dia. Dia ceritakan. Maknanya sebab itulah sekali tu Sayyidina Umar tu diceritakan dia duduk ni masa dah Islam ni, masa di Madinah. Sekali-sekala dia duduk di masjid ni, kadang-kadang dia ketawa. Dia ketawa gitu. Sekali orang tengok ni, ada perhati dia ni. Kadang-kadang dia kadang menangis. Sekali menangis, sekali ketawa. Dia macam kontradik lah. Jadi adalah sahabat tu tanya dia, kenapa ni Umar kau sekali menangis, sekali ketawa ni? Dia kata, aku ketawa ni sebab aku semasa jahiliah dulu, apa yang aku buat ialah apa dia kata? Kami nak pergi mengembara. Kami biasanya kami akan bawa satu patung. Patung tu banyak keliling Kaabah tu. Ada 360 ni. Jadi dia ambil satu, dia bawa pergi mengembara. Tapi kadang-kadang orang yang tak ada duit, dia tak boleh nak ambil patung mana-mana sebab mesti bayar. Jadi dia akan buat apa? Dia kata buat patung daripada buah kurma. Itu. Buah kurma. Jadi dia ambil buah kurma, dia buat patung tu, dia atur ni. Kepala atau atur buah kurma, tangan letak ni, betul letak kaki. Ni berhala kita kata. Bodoh aku, dia kata. Lepas tu bodoh lagi, dia kata kami masa jahiliah ni kami akan berjalan. Bila kami lapar, habis makanan, kami akan ambil berhala kami tu. Jadi ambil kepala dulu ke kaki tu, kami makan kata. Kan bodoh kan. Tu sebab tu ketawa. Kenapalah aku ni bodoh sangat zaman tu. Tu satulah. Kemudian dia cerita masa dia bunuh anak dia. Sebab tu dia menangis. Dia kata anak aku tu kecil kata. Kecil tu maknanya dah boleh berjalan, dah boleh inilah, dah boleh apa ni, bermain lah kan. Bukan masa baby dia bunuh ni. Dia panggil dalam Quran, dia panggil wa'dul banat dia panggil. Wa'du ni memang ada dalam Quran ni. Wa'dul banat ni bunuh anak perempuan. Itu. Jadi bila dia main-main dengan anak dia ni, kata anak dia umur 3 tahun, 4 tahun boleh berlari-lari kan. Kemudian dia gali lubang, dia suruh anak dia masuk dalam tu. Kemudian dia tambah kamu pasir. Kemudian dia kata anak dia, kenapa macam tu lah? Daddy macam tu lah kot baba dia kamu sampai anak tu dah tinggal suara, dah mati, tinggal dalam tu. Tu dia kata aku sedih tu. Walaupun adalah cerita orang tolak lah cerita ni kan. Wallahu a'lam bisawab tetapi cerita ni kalau berlaku pun tak jadi masalah. Sebab apa? Umar memang jahat tu. Masa zaman jahiliah dia memang samsing. Jadi kita sebut hari tu orang yang masuk Islam pada masa dipanggil zaman kerahsiaan zaman dakwah Nabi secara senyap ni ialah semua tu orang hebat-hebat lah, dan 9 daripada mereka
adalah yang dipanggil sebagai al-mubasysyirin bil jannah. Mubasysyirin bil jannah iaitu orang yang diberi khabar gembira oleh Nabi bahawa mereka ni masuk syurga. 9 daripada 10. Semua orang dari 10 orang al-asyar mubasysyirin. Satu saja yang tak daripada golongan tu, iaitu siapa? Umar Al-Khattab. Jadi hari ini kita masuk kepada fasa baru. Nabi SAW ni bukan selama-lamanya berdakwah secara senyap-senyap, tapi kemudian dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya berdakwah secara terang-terangan. Apa dia? Ayat yang pertama turun ialah berkenaan dengan peristiwa ini, iaitu bila Allah Taala beritahu kepada Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wanzir ashiratakal aqrabin. Itu ayat dia. Surahul Azim. Ayat ni daripada surah Asy-Syu'ara. Jadi insya-Allah lah kalau ada jemaah semua ada kesempatan boleh baca surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ni panjang sikitlah. Ayat dia pendek-pendek. Tapi panjang sikit cerita dia, banyak. Dalam kisah Asy-Syu'ara ni saya cerita tentang Syu'ara pula, bukan nak cerita nanti tak habis cerita sirah. Tapi sebab dia ada kaitan. Bila turun surah itu sebenarnya ayat tadi tu, ayat dia wanzir ashiratakal aqrabin. Maksud dia Muhammad sekarang beri peringatan kepada kaum keluarga kamu yang terdekat. Itu. Jadi bila arahan ini turun, Allah Ta'ala telah dahulukan sebelum daripada ayat ni dengan cerita. Cerita apa? Cerita yang pertama sekali, kita kisah Nabi Musa. Kisah. Cerita. Yang kedua, kisah Ad. Yang ketiga, kisah Nabi Ibrahim. Jadi banyak cerita. Semua cerita-cerita ni, kalau kita tahulah, insya-Allah kita tahu. Cuma kalau kita baca betul-betul tu, dia akan cerita tentang apa? Bila cerita Nabi Musa dengan Firaun ni bukan cerita, kita nak kata cerita apa, kisah cinta. Bukan novel-novel ni. Ni cerita Nabi Musa sebelah ni, Firaun sebelah ni. Cerita Allah ialah apa? Berlawan. Nabi Firaun ni bawa apa? Bawa dengan berhala-berhala lah, bukan berhala Firaun ni lebih dahsyat lagi daripada berhala yang kita sebut itu kan. Firaun ni iblis pun tabik pada dia. Kenapa? Kerana dahsyat dia kata ana rabbukumul a'la. Dia kata aku Tuhan kau yang paling tinggi. Aku Tuhan apa? Tuhan semua negeri Mesir ni. Tak adalah, iblis pun pada masa tu surrender, orang kata. Kalau macam ni aku tak boleh. Sebab apa? Aku tahu Tuhan adalah Allah kan. Iblis tahu kan. Sebab iblis pernah duduk dalam syurga. Iblis pernah bercakap dengan Allah. Jadi iblis ni kerja dia memang menyesatkan manusia. Tapi menyesat taklah sampai tahap mengaku jadi Tuhan tu. Yang Firaun dia mengaku jadi Tuhan ni apa pasal? Aku suruh jadi jahat, bukan suruh jadi Tuhan. Tengok. Jadi sebab itulah dia pun respect lah pada jadi saya duk cerita ni insya-Allah kan. Cerita pasal insya-Allah akan datang akan banyaklah cerita pasal jin. Saya pun pelik juga kan. Kalau tuan-tuan semua ada jemaah tahu kan, kisah jin nak cerita juga sikit kan. Pasal jin ni kan. Jin ni sebenarnya dia lambat jumpa dengan Nabi. Itu ada juga orang tanya tu, kenapa jin lambat jumpa dengan Nabi? Sebab jin ni dia jumpa Nabi, ada setengah riwayat kata pada tahun yang ke-10. Nabi jadi Nabi tahun yang ke-10, barulah jin tu jumpa dengan Muhammad. Pelik betul Kenapa? 10 tahun tu takkan tak jumpa. Umur Nabi masa 10 tahun tu maknanya dah 50. Dah 50 tahun. Sebelum tu tak jumpa. Jin ni pergi ke mana dia ni sebenarnya? Jin duduk terbang, tak tahu lah pergi ke mana. Mekah tu ada. Kenapa dia tak pergi sampai tak dengar Muhammad tu? Orang semua riuh rendah lah di Mekah ni tentang Muhammad ni. Tiba-tiba jin tak tahu. Itu pelik sikit. Jadi bila tengok padanlah antara logik yang ulama sebut macam ni. Jin tu tak pergi dah kepada Mekah tu. Sebab apa? Mekah dah jadi syaitan semua dah. Manusia di Mekah tu dengan Abu Jahal dengan apa semua tu dah jadi hantu, semua dah jadi apa? Iblis dah, kan jadi syaitan dah kan. Jadi tak perlulah kacau dia memang. Jadi ada logik juga. Kita ni yang hidup pada hari ni kan. Kita kata ada negeri orang kafir tau. Ada negeri orang kafir lah, orang yang tak beriman, tak sembah, ikut pandai dia tak sembah apa-apa, sembah. Ada orang Islam. Bila orang tanya saya, kenapa kadang-kadang dia kata yang histeria ni berlaku pada kita je. Orang kafir tak histeria ke dia ni? Ada orang tanya macam tu. Jadi jawapan dia mungkin di situ, ada kaitan juga di situ. Iaitu apa?
Dia bila orang kafir tu dia malaslah kata biarlah kata. Dia dah kafir dah kan. Biarlah jahat kan. Jadi kita pun boleh lari lah. Setengah-setengah tu lebih jahat daripada aku lagi. Apa ni syaitan kata. Jadi dia pergi cari orang kita lah. Orang Islam ni kan. Sebab tu dia kacau kita. Tengah sembahyang pun dia kacau lah. Tu special lah kita kan. Maknanya dapat gangguan yang hebat lah daripada ni. Yang sana memang dia kata tak pernah neraka semua dah tu. Tu tak kisah. Tu sikit lah nak cerita Jadi di sini insya-Allah kan Nabi SAW ni Allah Taala cerita tentang apa? Iblis, tentang Nabi Musa AS. Cerita tu dia macam orang kata apa ni sebagai peri. Peri nak cerita. Sebelum daripada Allah Taala nak suruh Nabi Muhammad SAW ni pergi terang-terang ni. Pergi cerita sekarang kepada family kau. Allah Taala muqaddimahkan dulu. Allah Taala macam bagi dulu ada seorang nama dia Musa. Dia ni ada musuh dia. Dia lawan dengan seorang bernama Firaun. Allah cerita ni. Cerita sikit. Bagi apa? Yang ni jahat, yang ni tak betul. Yang ni betul. Bila lawan-lawan, apa jadi akhir dia? Allah Ta'ala tenggelamkan ni. Firaun ni. Jadi Allah Ta'ala ni bagi cerita macam tu kepada Nabi kita SAW tu, nak beri mukaddimah supaya apa? Supaya kau Muhammad nanti, kau pergilah cerita kepada orang Mekah ni semua ni. Dan kau jangan takut. Aku bersama dengan kau. Gitu. Kalau dulu Tuhan kata aku bersama dengan Musa. Orang yang lawan kau tu memang jahat. Firaun ni bukan setahun jahat dia. Puluh-puluh tahun dah kan jahat dia tu kan. Menyesatkan umat orang-orang Mesir tu. Dah berapa lama dah. Tengok tu dia bina piramid tu. Pergi tak tengok piramid tak? Kalau pergi ke Mesir lah. Saya pernah pergi ke Mesir. Mula-mula sekali saya pergi ke Mesir tengok piramid lah. Sebab apa? Nak tengok sangat piramid. Itu masa tahun 1984. Saya pergi tengok. Masa tu kecil lagi. Saya pergi berlari-lari lagi. Masa tu umur belasan tahun macam ni lah aku. Lebih kecil lagi daripada ni. Lebih muda daripada dia ni. Saya rasa lah aku. Saya pergi tengok. Tengok piramid tu. Kita tengok selama ni gambar. Tapi tengok betul-betul. Ya Allah. Hebat betul lah orang Mesir ni. Bukan orang Mesir lah. Firaun. Jadi kita boleh relate lah. Sebab tu dia dipanggil 7 barang ajaib dunia. Piramid ni. Sebab orang moden ni kata 7 barang ajaib. Sebab dia tu ajaib. Macam mana dia boleh buat tu? Batu besar-besar tu besar-besar ni kan kita kata ni. Ni besar ni tinggi sampai ke atas headcon tu. Seketul cube. Gitu. Cube macam tu belakang gitu. Lepas tu cube tu seketul tu disusun gitu. Lepas tu disusun gitu. Lepas tu disusun sampai atas puncak sana disusun. Lepas tu jadi macam tu. Lepas tu dia punya tu tak bengkok. Saintis pergi kaji ambil gambar dengan drone kat atas dengan satelit ni, dia memang sebiji dia punya ni. Ukuran dia tu tak lari macam tu. Macam mana ya? Itu hebat Firaun. Untuk satu je kubur dia je dalam tu. Mayat dalam tu. Satu mayat. Jadi maknanya hebat Firaun. Tapi hebat Firaun habis. Dia nak hebat macam mana? Dia nak bernafas guna apa? Hebat dia. Guna oksigen juga lah. Bila guna oksigen kena selam dalam air mati lah ya. Hebat sangat kan macam tu lah kan. Kita jadi hebat-hebat manusia atas dunia pun mati, tak ada yang hidup. Semua mati semua. Jadi Allah Ta'ala cerita perkara tu sebagai kita kata muqaddimah. Okey, wahai Muhammad sekarang ni ayat ni 200, ayat 214 surah Asy-Syu'ara. Banyak 214. Dia kata, Allah Ta'ala kata wanzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad sekarang berilah peringatan kepada asyirah makna keluarga, al-aqrabin makna dekat. Nabi pun akur dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Nabi buat? Kumpulkanlah family dia. Mari semualah family ni. Makna keluarga-keluarga Abu Talib, keluarga Abdul Muttalib, semua keluarga Bani Hashim. Pada masa tu kumpul semua. Nabi pun start nak bercakap. Bila Nabi nak bercakap je, datanglah Abu Lahab. Abu Lahab samsing kan? Ketua samsing dalam tu. Samsing lagi dia ni memang jahat dia ni. Kacau orang tu. Dia kata apa? Dia kata kau Muhammad nak cakap apa? Jangan dengarlah cakap dia ni. Dah. Start dah. Sampai Nabi pada masa tu first 45 orang. Terkedu terus. Tak jadi cakap, stop. Habis cerita. Jadi hari yang pertama tu, bukan hari yang pertama lah, round pertama kan. Round pertama Nabi cakap tu tak sempat cakap. Habis. Kemudian buat jamuan lagi. Jamuan sekali lagi. Jamuan yang kedua ni Nabi bercakap lah. Tak sempat Abu Lahab ni cakap. Abu Lahab bukan Abu Jahal. Jangan confuse. Abu Jahal tu bukan pak saudara Nabi.
Yang bapa saudara Nabi itu ialah Abu Lahab. Abu Lahab. Dua-dua ni jahat lah. Ketua-ketua Quraisy. Okey, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bercakap. Apa Nabi cakap dulu? Alhamdulillah. Tengok starting tu Alhamdulillah. Nabi memang kalau dia bercakap apa-apa, dia akan start dengan Alhamdulillah. Sebab itulah ulama ambil kesimpulan, ulama Syafi'i, kalau khutbah Jumaat mesti kena ada Alhamdulillah. Itu cara ulama Syafi'i lah. Nabi tak beritahu rukun khutbah itu 5, betul tak? 5 tak ya? Betul tak insya-Allah. Rukun khutbah itu 5. Yang pertama ialah Alhamdulillah, yang kedua adalah salawat atas Nabi, yang ketiga adalah baca ayat Al-Quran, yang keempat adalah apa lagi jom? Khutbah Jumaat. Ini untuk khotib sajalah. Tapi kadang-kadang kita tahu juga kadang-kadang kita pun elok juga tahu. Mana tahu kadang-kadang imam tak boleh khotib, tak ada. Semua pakai teman naik lah naik, kita naik lah. Baca. Mudah je khutbah Jumaat insya-Allah kan. Maknanya kalau tak baca lah, kalau tak baca kertas kita baca Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Sudahlah kan. Sudahlah, lepas tu duduk, lepas tu bangun, ulang sekali lagi, lepas tu wasiat dengan takwa. Itu sajalah 5 perkara. Lepas tu sudahlah. Aqimus solah lah, kita pun sembahyang. Jadi Nabi ni daripada mana ulama-ulama Syafi'i ni ambil? Sebab dia kata setiap kali Nabi start, dia mesti start dengan Alhamdulillah. Dan ambil situ ulama Syafi'i. Bukan Nabi cerita, Nabi tak kata rukun khutbah itu 5. Nabi tak cerita. Serupa juga dengan bilangan 40 Bilangan 40 ni mazhab Syafi'i kata 40. Tapi mazhab lain ada kata 12, ada yang kata 8, ada yang kata 3, macam-macam. Sebab tu lah bila Covid baru ni ada fatwa-fatwa tu daripada setengah-tengah tempat dia kata cukup dengan 12 orang. Tak boleh lebih daripada 12 orang. Seorang situ, seorang situ, seorang situ, seorang situ. Cukup 12 orang dah stop. Tak boleh masuk dah. Itu kan dia jemput 12 orang saja. Itu memang ada pendapat, Tapi mazhab Syafi'i kita 40 lah Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sentiasa sembahyang tu 40. Yang pertama dan kemudian seterusnya. Gitulah jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun start lah. Alhamdulillah, Nabi kata. Ahmaduhu wa asta'inuhu wa u'minu bihi wa atawakkalu alaih. Panjanglah kesimpulan saya nak sebut ni ialah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, yang pertama dia kata innar ra'id la yukazzibu ahlah. Starting dia cakap, orang-orang baik ni dia tak pernah menipu orang keluarga dia sendiri. Wallahi allazi la ilaha illahu, disebutlah la ilaha illahu, inni rasulullah ilaikum, aku ni rasul kepada kamu semua. Sudahlah dia kata. Bila Nabi ceramah sikit lagi lah, panjang sikit lagi, saya tak baca semua. Tapi yang pertama jawab ialah Abu Talib. Abu Talib kata, Masya Allah. Dia tak kata Masya Allah, saya minta maaf lah. Dia sebut kata, ma habba ilaina mu'awanatak. Dia kata, seronoknya kalau kami ni boleh tolong kamu. Abu Talib kata, wa aqbalna lil nasihati, bagusnya kalau kamu ni Muhammad nasihat kami selalu. Wa asyaddu tasdiqan li hadisik, kami rasa memang awak cakap tu betul. Kamu dan juga Quran dia kata wa haula banu abik mujtami'un, semua ni family kamu semua ni. Wa innama ana ahaduhum, aku ni salah seorang daripada kamu. Ghaira anni asra'uhum ila ma tuhib famdi lima umirta bih fa wallahi la azalu ahutuka wa amna'u. Kesimpulan situlah saya baca, iaitu dia kata, wahai Muhammad, kata wahai anak saudara aku, kamu buatlah sekarang apa yang kamu nak buat. Saya akan menjadi orang-orang yang pertama yang akan tolong kamu, wahai Muhammad. Sedap jadi ni Abu Talib cakap ni. Jadi sebab itulah Abu Talib ni dia jadi kepala kepada orang yang menolong Nabi. Sejak daripada hari yang pertama, tahun yang ketiga ni, sampai kepada dia mati tahun yang ke-10, dia ni tak pernah tak defend Nabi kecuali sekali. Sekali itu macam mana? Sekali itu sebab orang kafir ni push dia ni, push. Apa ni sokong Muhammad apa ni? Jadi dia pun panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi tempat dia, ya bapa saudaraku, apa nak cakap apa bapa saudaraku? Dia kata, ginilah, dia kata, aku ni penat dah duduk sokong kamu ni, duduk backing kamu ni. Aku penat, dia kata. Boleh tak kamu berhentilah ceramah, dia kata. Berhenti dakwah ni. Nabi kata apa pada masa tu? Nabi kata, wallahi, Nabi kata, demi Allah,
Lau wada'u syamsa, kalau mereka ni letak matahari di sebelah tangan kanan aku, wal qamara fi yasari, kalaulah bulan pula diletakkan sebelah tangan kiri aku, supaya aku tinggalkan apa yang sedang aku cerita ni. Maknanya aku berhenti dakwah. Dia kata aku tak akan tinggalkan, ataupun aku sendiri akan mati. Maknanya kalau kita sekarang kata langkah mayat aku dululah. Gitu. Aku tak akan stop, kata. Apa kata Abu Talib pada masa tu? Abu Talib kata, kalau macam tu, teruskan. Tu yang Nabi sedap tu. Sampailah kepada tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10, bila Abu Talib nak mati tu, kita baca cerita kan. Siapa yang duduk tepi dia? Abu Jahal sebelah tu. Sebelah sini, Nabi. Jadi dia duduk macam tu. Jadi duduk balik sini. Abu Jahal cakap sini. Abu Jahal kata, kau nak tinggalkan agama nenek moyang kau? Paling sebelah sini, bapak dia kata, pak saudara, cakaplah la ilaha illallah. Nanti kata akan dapat masuk syurga. Balik sini, dia kata, kamu nak tinggalkan bapak? Macam itulah duk macam ni, macam ni. Sampai sebelah sini, kamu nak tinggalkan bapak? Mati. Tu yang Nabi sedih tu. Dia antara sedih Nabi, nombor satu, kerana bapak saudara dia sendiri tidak beriman. Padahal backing dia. Jadi erti sini banyaklah pengajaran kita bacalah insya-Allah. Habis cerita tadi lah apa ni? Abu Talib ni cakap macam tu, Abu Lahab pula cakap apa? Abu Lahab kata, hazihi. Saya cakap kuat sikitlah sebab Abu Jahal, Abu Lahab dia cakap kuatlah. Dia kata, hazihi wallahi as-sau'ah, dia kata. Ini celaka ni, dia kata. Gitu kata. Dia sau'ah ni teruk dahsyat sikit. Tapi saya sebut celakalah. Sau'ah ni maksudnya kemaluan ni. Kemaluan orang. Cakap apa? Tak nak cakap dah. Tak sesuai lah cakap ni. Tapi bahasa Arab dia sau'ah. Sau'atuhuma. Dalam kisah Nabi Adam tu, bila Adam dan Hawa tu makan tu, pergi dekat dengan pokok tu, tiba-tiba terbukalah sau'ah. Dalam Quran sebut. Jadi orang Arab guna sau'ah tu maknanya kemaluan tu. Nak cakap apa? Jangan sebut sini. Kita dalam masjid. Tapi maknanya kemaluan tu lah dia kata tu. Sau'ah ni sau'ah ni dia kata ni. Jadi dia kata khuzu ala yadayhi qabla an ya'khuzu ghairukum. Tolong pegang sikit tangan dia ni, tangan Muhammad ni kata. Tolong maknanya halang dia sebelum daripada orang lain buat ni. Baik kita dulu buat. Itu. Faqala Abu Talib wallahi lanamna'annahu ma baqaina. Dia kata demi Allah kita akan tolong kamu Muhammad. Teruskan. Tak kira selagi mana kami hidup, kami akan tolong kau. Jadi sekarang ni start daripada hari itu bergaduhlah dua orang ni. Seorang sebelah sini ialah Abu Lahab, seorang sini ialah Abu Talib. Tu cerita, habis cerita tu. Tu kesahan. Jadi selepas daripada tu, selepas Nabi SAW dia kata telah confirm bahawa ada orang backing dia sekarang ni. Iaitu apa? Family dia sendiri. Maka dia pun turunlah ayat selepas daripada tu apa? Ayat tu iaitu fasda' bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Ayat tu surah Al-Hijr. Allah Taala kata fasda'. Fasda' ni maknanya sekarang cerita habis-habisan. Bima tu'mar, dengan apa yang kamu disuruh, wa arid anil musyrikin, jangan hirau orang kafir ni. Maksud jangan hirau ni maknanya dia buat apa-apa pun biarlah dia buat, kau kena teruskan. Jadi sekarang ni Nabi SAW sekarang terpaksa buat lah. Nak tak nak pun, apa yang Nabi buat? Inilah cerita, dia pun naik dah di atas bukit tu. Di atas bukit, bukan bukit sebenarnya. Kita ada jabal tu kan. Kalau kita pergi Mekah tu, dia ada sebelah sini, dia ada dia antara Safa dengan Marwah tak tu. Safa tu dia tinggi sikit gitu. Tinggi sikit je lah. Dulu nampak lah dulu, sebab tak ada tu. Sekarang ni bangunan habis, kita nampak minyak tu kan. Tempat berminyak tu kan. Dia dah macam buat simen tu kan. Tapi tempat tu tinggi sikit. Naik atas bukit tu, Nabi SAW pun bertempik lah. Bertempik ni maknanya bercakap dengan suara yang kuat. Dia kata, Nabi naik situ, dia kata mula-mula sekali dia kata, ara'aitum, aku nak tanya kamu semua, lau akhbartukum anna khailan bil wadi bisafhi hazal jabal turidu an tughir alaikum akuntum musaddiqi. Kalau aku nak beritahu kepada kamu sekarang ni, ada aku nampak sana tu ada sekumpulan tentera yang berkuda datang nak serang kamu ni, Mekah ni, kamu percaya tak kat aku? Kamu percaya tak pada aku? Orang Quraisy tu kata semua,
ma jarrabna 'alaika kaziban. Kami tak pernah mengalami mengalami pula ni. Kami tak pernah, maknanya seumur hidup dengar kamu ni menipu. Wahai Muhammad, ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Jadi apa Nabi cakap? Itu test baru, nak test. Kamu percaya tak pada aku? Gitu. Sekarang ni kita percaya. Sekarang aku nak cerita satu benda. Nabi kata, fa inni nazirul lakum baina yaday azabin syadid. Selepas daripada ni jaga, kata. Kita ni bila mati ni, kita akan ada azab depan tu. Jadi kalau kamu semua tidak beriman, maka Nabi pun ceritalah panjang cerita macam ni. Pada masa itulah semua orang yang dengar tu jadi terkedu semua. Lepas tu tak cakap apa-apa. Nabi SAW tak apalah, mula orang start balik. Tapi keluarlah, muncullah tiba-tiba Abu Lahab tadi. Abu Lahab kata apa? Dia kata ya Muhammad, dia kata alihaza jama'tana. Tu soalan dia. Kamu kumpulkan kami semua ni, panggil tadi tu, suruh kami berkumpul sini ni, sebab ni lah, nak cerita pasal benda ni, nak pasal perkara ni. Dia kata, Nabi kata, tabban laka ya Muhammad. Tabban tu maknanya bukan tabbat yada abil habib tu ayat dia. Tabban laka ya Muhammad. Tabban tu dalam bahasa Arab artinya celaka kamu Muhammad. Jadi bila kata celaka Muhammad, Allah pun turunlah ayat apa? Tabbat yada abil habib. Apa dia? Celaka Abu Jahal, Abu Lahab ni. Gitu. Tabbat yada abil habib. Siap sebut dengan nama. Nama itulah di antara nama. Abu Jahal tak ada nama dalam Quran tak? Cuba cari nama Abu Jahal dalam Quran. Tak jumpa. Jadi Abu Lahab ni hebat lagi. Sebab apa? Nama masuk Quran. Dan orang baca sampai hari kiamat. Jadi bila kita baca tu, imam baca kan, tabbat yada abi lahabin. Tak kira lah imam baca slow, perlahan kan, ataupun jangan baca garang tau imam. Tabbat yada abi lahab, jangan baca macam tu kan, nanti orang kata apa pula marah sangat ni imam hari ni. Tapi makna dia memang marah tu. Kemarahan daripada Allah Ta'ala lawan balik word yang sama diguna tu. Kalau dia kata tabban laka ya Muhammad, tabbat yada abi lahabin. Yada tu maknanya tangan, abi lahabin tu bukan maknanya tangan. Bila dalam Quran bila sebut tangan artinya kau tu, gitu. Bukan tangan kau, bukan tangan saja yang celaka, kau tu celaka, gitu. Tabbat yada abi lahabin. Lepas tu ayat tu sampailah habis. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni. Ayat ni kita tengok yang belakang-belakang lah, tapi konten ayat ni, isi ayat ni. Isi ayat ni adalah sebenarnya nak ceritakan bahawa lebih kurang makna daripada ayat ni ialah sebenarnya orang yang akan musuh kepada kita bila kita nak jadi baik ni ialah setengah-setengah tu ialah daripada family sendiri. Jadi kena jagalah, makna jangan haraplah kadang-kadang tu bahawa family ni akan support kita. Ada family akan support kadang-kadang tu, tapi ada family sendiri yang akan merosakkan kita, yang menjadi penjahat yang jadi orang yang menentang agama ni. Jadi kalau kita baca tabbat yada abi lahab tu, ingatlah cerita ni. Cerita bahawa adakah Nabi berhenti? Sorry kata. Tak berhenti kata. Sebab apa? Bila turun ayat ni nampak sangat iaitu apa? Allah ni bersama dengan Nabi. Terasa tak? Sebab apa? Dia kata macam tu, Allah Ta'ala turun wahyu. Jadi sampai kat situ Nabi SAW pun buat apa pula? InsyaAllah story akan continue insyaAllah. Cerita kita akan bersambunglah insyaAllah dalam sesi yang akan datang selepas daripada peristiwa Jabal tadi peristiwa apa ni? Nabi naik atas bukit setakat tu sajalah insyaAllah malam ni. Moga-moga kita akan dapat bersama lagi lah pada minggu-minggu akan datang. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.